Yo, what's up guys? PA Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada korang yang menonton channel PA Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang nak sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Guys, ni adalah bulan yang sangat mulia guys. So di dalam bulan ini, jom kita rebut peluang untuk dapatkan ganjaran pahala yang berganda-ganda dengan buat banyak amal ibadah, beramal soleh, buat amal kebajikan, berzikir, baca Quran dan sebagainya lah. So moga-moga dengan apa yang kita buat ni, insya-Allah Allah akan bagi pahala yang berganda, insya-Allah guys. Yang penting kita nak reda Allah. Okay guys, hari ni aku nak share dengan korang. Aku rasa ramai dah tahu cerita ni. Dan cerita ni memang agak sensasi sebab dia tengah dalam pendakwaan dekat mahkamah guys. Cerita yang aku maksudkan ni adalah cerita tentang justice for adik Bella. Dan kita tahu adik Bella adalah satu kes yang sangat mengejutkan rakyat Malaysia, di mana penjaga dia Siti Bainun dikatakan tergamak melakukan deraan terhadap adik special ni lah. Kita tahu adik Bella ni dia special lah. Dia kanak-kanak istimewa. Dan aku tak faham kenapa masih ada orang yang sanggup untuk melakukan perkara terkutuk macam ni. Dan ini memang satu perkara yang kita kena pandang serius, pasal dia bukan main-main. Dia melibatkan sesuatu yang boleh memberi kecederaan daripada segi mental dan fizikal lah guys. Dan siapa dah tengok adik Bella ni, korang tahu macam mana teruknya keadaan dia guys. Dan kalau korang buka kat media sosial, memang banyak guys cerita pasal kes Siti Bainun ni daripada dulu sampai sekarang. Dan kita buka, kau tengok dekat IG or My Media guys, kat sini dia ada tulis, netizen caci semua peguam Siti Bainun, semua happy, Bella dah cukup azab. So kenapa dikatakan macam ni? Kalau kita tengok gambar ni, menunjukkan barisan peguam Siti Bainun ni seolah-olah macam happy sangat lah dapat bergambar dengan Siti Bainun ni. Dah rasa macam Siti Bainun ni artis K-pop, sampai ada yang buat love kecil jari tu. Aku pun tak tahu nak sebut apa. Tapi itulah menggambarkan betapa nampak dia orang sangat-sangat gembira. Dan ini sebenarnya mereka tidak sensitif terhadap keprihatinan rakyat Malaysia untuk mendapatkan keadilan buat adik Bella. Dan bila dia buat macam ni, ini sesuatu yang aku rasa orang tak ada otak aja yang buat hal macam ni guys. Dan memang sakit hati guys bila aku tengok macam diorang ni tak sensitif ke, tak ada hati perut ke, tak tengok ke macam mana keadaan adik Bella tu. Badan dia dengan begitu teruk, dengan macam-macam penderaan lagi guys. Dan kalau kita tengok dekat sini lagi guys, tarik lansir punca Siti Bainun mula marah-marah tak suka Bella, kata saksi ya guys. Pasal lansir je. Allah Akbar, apa punya manusia lah. Pasal lansir dia sanggup guys untuk buat benda-benda. Dan daripada situlah bermulanya punca dia tak suka adik Bella ni, sehinggalah jadi kes dia didakwa melakukan penderaan lah guys. Ini peguam Siti Bainun, dia of course dia mempertahankan barisan pemain dia lah. Dia cakap kat sini, tak jadi kesalahan bila bergambar dengan anak peguam Siti Bainun. Yes, of course memang tak menjadi kesalahan. Tetapi tolonglah fikir sensitivity hal ini, sebab memandangkan rakyat Malaysia betul-betul tengah peka dan prihatin terhadap nak mendapatkan keadilan untuk adik Bella ni. Dan lebih mengejutkan, peguam diorang ni, peguam Siti Bainun ni, kalau tengok semua macam elok aja. Dan itu yang membuatkan banyak orang tak faham kenapa dia willing untuk ambil kes ni. Dan katanya dia ambil kes ni secara percuma guys, tidak ada bayaran pun. Dan kalau kau fikir, diorang semua ni yang nampak elok aja ni guys, pakai tutup semua ngam lah, tak ada hati perut ke? Takkan tak ada perasaan macam simpati terhadap apa yang terjadi? Takkan semata-mata kau buat ni pasal sebab dia cakap dia tak terima duit kan? Takkan disebabkan kau nakkan publicity supaya orang tahu kau punya firma dan orang akan ambil firma kau. Maksudnya ambil dia orang punya ni lah, panggil dia untuk jadi peguam lah kalau ada berlaku next case. Maksud kat sini dia nak publicity lah, pasal kes ni agak besar guys.
Banyaklah sebenarnya artis bersuara pasal isu ni guys. Kalau kau tengok kat sini, ni salah seorang dia, Izara Aisyah, dia cakap peguam Islam sepatutnya ada had dan berpegang pada prinsip asas Islam. Izara Aisyah, betul, aku setuju. Aku bersependapat dengan Izara Aisyah. Sebagai orang Islam, kita kena ada prinsip lah. Kita kena ada moral yang tinggi. Walaupun kita seorang peguam, kita kena tengok benda ni, jangan disebabkan kita nakkan hal dunia saja, kita menolak benda-benda yang berkaitan tentang prinsip dan moral lah guys. Aku takut nak cakap banyak guys, pasal diorang ni peguam. Maklumlah, peguam ni orang-orang yang bijak. Aku ni orang yang so-so je guys. Dan kalau kita buka lagi ni guys, dekat IG Jabatan Netizen Negara guys, dekat sini kau tengok, okey, perbicaraan kes adik Bella 14 bulan 4 tahun 2022. Kat sini ada gambar, satu menunjukkan gambar saksi, satu gambar peguam Siti Bainun. Okey, dekat sini peguam Siti Bainun ni dia ada cakap apa tahu? Seeking the truth zaman sekarang bermaksud hidangkan kita dengan truth yang kita mahu saja. Kebenaran yang kita tidak nak dengar semuanya adalah bukan kebenaran. Okey, macam mana kalau kebenaran ni, okey, aku ambil contoh lah, adalah memang betul-betul kebenaran dan itulah yang kita nak. Adakah anda memang sebenarnya nak menegakkan benang yang basah? Atau adakah anda bersedia untuk meminta maaf kepada adik Bella dan juga keluarganya dan seluruh rakyat Malaysia yang terasa dengan apa yang dia orang cuba tegakkan ni? Kalau di dalam kes ni mereka kalah, dia memang menunjukkan apa yang terjadi pada adik Bella ni memang betul-betul terjadi. Macam mana tu? Ini aku rasa sebagai seorang peguam, dia tak boleh nak terlalu menunjuk mempertahankan benda ni sangatlah, pada pendapat aku lah guys. Dan sebenarnya ada video daripada peguam Siti Bainun ni. Kita tengok dulu kenapa dia mempertahankan untuk ambil kes ni guys. Kita tengok dulu video ni. Okay, hai, kita baru balik daripada kes Siti Bainun. So dah start lah, nanti ada orang yang akan marah, tak puas hati sebab kita mewakili Siti Bainun. Okey, macam ni. Sebenarnya dalam semua kes, saya dulu Linda Rafa, Abu Syafiq, kita decide nak ambil kes bila kita baca dokumen dan kita percaya kepada versi anak guam kita. Jadi kadang-kadang kita tak berada lah dalam mahkamah tu. Jadi apa yang dilaporkan tu kita tak dapat nak saksikan secara langsung. Jadi untuk sekarang masih terlalu awal untuk kita kata itu dan ini terhadap siapa-siapa. Maka kita tunggu nanti bila mahkamah dah buat keputusan, ataupun kita tengok sendiri perbicaraan tersebut, atau ambil tahu apakah yang berlaku, soalan-soalan dan jawapan-jawapan saksi. Okey, kadang-kadang saya cerita pasal proses undang-undang. Okey, proses undang-undang ni yang pertama sekali ada examination in chief. Maksudnya soalan utama. Dalam kes jenayah, soalan utama akan ditanyakan oleh pendakwa. Jadi pendakwa ni siapa? Pendakwa ialah orang yang mendakwa tertuduh lah. Jadi kalau dalam kes Siti Bainun, maknanya pendakwa akan tanyalah soalan kepada saksi pendakwaan. Jadi bila ditanyakan soalan saksi pendakwaan, mereka akan berpeluang menjelaskan. Contoh, apa yang berlaku hari ni? Ada pun cakap A, B, C. Apa yang berlaku esok tu? Dia cakap macam ni. Semua dia akan terangkan lah. Jadi seterusnya adalah proses soal balas. Soal balas ni dibuat untuk menentusahkan sama ada cerita yang diceritakan awal tadi betul atau tidak, berbanding dokumen dan berbanding soalan-soalan dan berbanding versi sebenar. Macam tu proses dia. Lepas tu akan ada proses soal semula oleh pendakwa raya untuk memberi peluang penjelasan sekiranya terdapat penjanggahan, salah info, salah fakta daripada saksi pendakwa sendiri. Macam tu yang akan berlaku. Jadi setakat sekarang soal balas dah berlaku. So kita tunggu bila dah habis soal balas nanti, apakah jawapan-jawapan saksi untuk soal balas. So jangan melompat, sabar, doa supaya kebenaran akan dapat dilihat. Tahu, doa yang baik-baik, yang baik akan datang kepada anda. Okay guys, inilah video di mana dia buat statement disebabkan atas sebab-sebab tertentu lah. Sebab itulah
dia pun dah jangka memang akan mendapat kecaman apabila dia mengambil kes ni. Of course, orang mana yang tak marah bila ada orang sanggup untuk menjadi pembela kepada manusia yang kalau benda ni memang dilakukan oleh manusia tu dan willing untuk dia membela manusia macam ni, tak ada hati perut ke? Ini yang banyak rakyat Malaysia macam marah dan terkilan. Kenapa sanggup untuk ambil kes ni dan secara percuma pula itu sesuatu yang banyak orang tak faham. Tapi kalau kau tanya aku, simple aja, mereka nakkan publicity supaya firma diorang ni dikenali lah. So bila dah dikenali, of course lah guys, akan banyak lah selepas ni job-job yang akan datang. Kalau dalam dunia selebriti macam tu lah, bila kau famous banyak job lah. So macam tu lah pada pendapat aku lah, it's a marketing lah untuk pada diorang ni. Dan aku kadang-kadang pelik guys memikirkan perkara sebegini guys. Dia memperkatakan mencari kebenaran. Dan macam mana pula kebenaran untuk adik Bella ni? Macam mana kebenaran untuk adik Bella ni? Tak difikirkan ke oleh Peguam Siti Bainun ni? Dan takkan dia dalam kepala dia secara logik memikirkan mungkin adik Bella ni buat sendiri kot terhadap diri dia. Mungkin adik Bella ni yang suka-suka nak makan cili, lepas tu tuduh orang lain. Oh, mungkin adik Bella ni yang suka-suka nak cederakan badan dia dan tuduh orang lain. Dan mungkin adik Bella ni suka-suka nak makan nasi dengan cuka saja dan menuduh Siti Bainun yang memaksa dia buat perkara macam ni. Dan kalaulah perkara ni orang tak dapat tahu dahulu, aku rasa sampai sekarang adik Bella ni masih dalam keadaan teruk didera. So ini sesuatu yang aku macam berfikir, kenapa seorang peguam yang aku rasa peguam ni sepatutnya orang yang bijak tak boleh nak fikir perkara-perkara macam ni. So berbalik-balik pada fikiran logik yang aku fikir tadi, is all about marketing marketing untuk mempromosi diri sendiri dan juga syarikat untuk nak naikkan nama. Ini sekadar pendapat aku je lah guys. And bila kita bercerita tentang hal ni, aku teringat ada sebuah filem di Hollywood. Filem ni memang banyak memberi kesedaran dan pengajaran. Aku pernah tengok cerita ni banyak kali dah guys. Dan tajuk filem ni adalah Regarding Henry. Pelakon dia Harrison Ford. Yes. Dia mengisahkan seorang peguam juga guys, di mana peguam ni memang tak guna. Dia memang salah seorang peguam yang sangat terkenal dekat sana, dan dia memang dia akan membela, kebanyakan dia punya klien dia adalah orang-orang jahat lah. Dan kebanyakan kes yang dia ambil semuanya menang, sebab menunjukkan dia ni memang terror lah. Dia memang fikir pasal duit je. Dia tak peduli pasal kebenaran. Yang penting kalau dia orang bayar banyak, dia akan pastikan anak klien ini menang lah. Dan satu hari, apa yang terjadi pada Mamat ni, dia mengalami satu kemalangan lah, dan menyebabkan dia koma. Dan selepas dia terjaga, dia jadi macam baby balik guys. Bukanlah jadi budak kecil. Dia macam mana cakap, mungkin dalam otak saraf dia tak boleh nak sembuh sepenuhnya. Dia terpaksa bermula balik, belajar berjalan, belajar bercakap. Padahal dah tua lah guys. Belajar nak kenal diri sendiri. Dia tak kenal diri dia. Dia dah lupa isteri dia. So dia ambil proses kenal. Oh, rupanya dia dah kahwin, dia ada anak. Oh, rupanya dia seorang peguam. Dan dia pergi balik ke, bila dia dah start boleh jalan, boleh cakap, dah boleh cakap sikit kan, dia dah mula nak kenal balik apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia pun pergi balik ke tempat kerja dia. Ramai orang sambut dia sebab dia ni memang sangat hebat dekat dia punya syarikat dia. Dan dia telah dibagi macam kira share partner jugalah. So kira pangkat dia memang besar lah kat situ. Dan lama kelamaan dia dapat tahu perkara yang sebenar. Rupanya hubungan dia dengan isteri dia tak berapa bagus. Rupanya dia ni diambang penceraian pasal dia ada perempuan lain. Kira perempuan ni pun kerja dekat syarikat yang sama lah. So bila dapat tahu rupanya dia banyak ambil kes yang menyebabkan orang jahat menang. Dia dapat tahu dia ni sebenarnya diri dia tak bagus, dia jahat. Dan dia rasa bersalah. Dia pergi balik jumpa keluarga-keluarga mangsa yang mana dulu yang menyebabkan dia orang ni kalah pasal dia ni lah, pasal peguam ni. Sepatutnya orang jahat ni dihukum penjara tapi terlepas. Jadi dia terpaksa pergi untuk minta maaf sebab dia nak rasa diri dia ni nak hilangkan rasa bersalah. Sampai macam tu dia start balik lah kehidupan dia. Dia pulihkan balik hubungan dia dengan isteri dia. Sampailah dia sedar sebenarnya kehidupan yang sebenar ni adalah menjadi manusia yang baik,
mempunyai moral yang baik, bukannya menjadi manusia yang tamak, yang mengejar dunia semata-mata. Sebab apabila jadi macam tu, kita akan tahu nilai diri kita. Kita tahu jati diri kita. Kita ni manusia jenis apa, berguna atau tidak berguna. Walaupun kita nampak macam berjaya, sebenarnya kita manusia yang tidak berguna langsung. Itu adalah mesej yang cuba disampaikan dalam filem tu lah. So aku sangat berharap agar benda ni taklah benda macam ni, filem macam ni dapat menjadi pengajaran buat orang yang menonton dia, dan juga di dalam dunia realiti. So dalam kes isu Siti Bainun dan Peguam ni, memang banyak rakyat Malaysia hangin sangatlah dengan Peguam ni. Sebab satu, kenapa dia ambil kes ni, okey lah, itu hak dia lah, dia nak ambil kes dia. Kita tolak ke tepi pasal dia punya logik akal dia lah. Mungkin dia rasa ambil kes ni tidak ada apa-apa, mungkin okey saja membela orang yang dia rasa betul. Cumanya aku nak dia fikir juga logiknya, macam mana adik Bella ni boleh terdera dengan sendirinya. Macam mana adik Bella ni, sebab saksi dah beritahu memang adik Bella ni dia dipaksa makan cili padi, dan nasi dibagi nasi dengan cuka sahaja. Kau bayangkan, nasi dengan cuka, gila apa Mat? Cuka kot. Aku dengar pun panas guys. So aku berharaplah agar diorang yang cuba membela Siti Bainun ni dengan ambil gambar tunjuk sweet love macam ni kan, fikir balik otak tu letak mana. So itulah guys, aku sangat berharap video kali ni dapat pengajaran dan nilai moral yang kita boleh belajar daripada sini lah. Aku bukan nak tuduh siapa-siapa kau ni tak ada moral, tidak guys. Cumanya secara realiti kita sebagai manusia, kita kena fikir balik apa yang kita buat ni betul ke tak betul ke. Janganlah kita rasa benda ni tak betul, tapi kita rasa mungkin betul kot. Kita percaya, yakin 100% benda ni betul disebabkan apa yang dikatakan oleh klien kita lah. Cumanya kalau kau fikir balik secara logik, boleh ke adik Bella ni mencederakan diri dia sampai sebegitu teruk sekali, maksa diri makan cili padi dan sebagainya lah. Aku malah nak cakap banyak pasal kes pun masih dalam mahkamah. Kita harap benda ni dapat selesaikan secara baik, dan kita sangat berharap semoga adik Bella dapat keadilan yang sewajarnya. Itulah yang sepatutnya. Kita doa yang baik-baik. Bak kata Peguam Siti Bainun ni, kita doa yang baik-baik, dan aku sangat berharap kes ni dimenangkan oleh dapat keadilan untuk adik Bella ni. Sebab aku nak tengok dia willing tak untuk minta maaf kepada adik Bella dan juga keluarganya. Itu je guys. Okay guys, siapa yang tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya kepanjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.